Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom kita sambung lagi study kita menjelang trial. Okey, kali ini kita akan buat modul pintas 2019 set 2, masih lagi dalam topik taburan kebarangkalian. Tajuk kebarangkalian kali ini disoal pada soalan yang ke-9 bahagian B. Okey, sebenarnya samalah set 1 pun soalan nombor 9 juga kan. Okey, set 2 pun soalan nombor 9. Okey, so apa soalan yang diberi? Dia kata 0.75 daripada penduduk di sebuah kampung akan terpilih untuk menyertai larian amal. Special soalan ni. Dia tak bagi nombor, dia tak bagi bilangan penduduk, dia tak bagi peratus, sebaliknya dia terus guna 0.75. So apakah 0.75 ini? 0.75 penduduk terpilih menyertai larian amal. Terpilih menyertai larian amal. Jadi 0.75 ni, cara penulisan nombor ni nampak macam familiar. Dia nampak macam kebarangkalian. Okey, nampak macam kebarangkalian, which is kalau kita tukar dalam bentuk peratus, 0.75 ini adalah 75%. Okey, dan dia kata satu sampel yang terdiri daripada 15 orang. Dia ada sampel 15 orang, so for sure ini adalah N. Dipilih secara rawak dari kampung itu. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 12 orang akan terpilih. Okey, 12 orang terpilih sekurang-kurangnya. Jadi sekarang, step yang pertama, kita kena tentukan dia punya pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang diinginkan dalam soalan kita ni? Senang cerita, apakah X? X tu pemboleh ubah kan? So, apakah X? X, kalau kita tengok sini, ceritanya tentang penduduk kampung terpilih menyertai larian amal. Soalannya pun, dia nak sekurang-kurangnya 12 orang akan terpilih. Jadi, X adalah penduduk kampung. Okey, penduduk kampung yang terpilih join larian amal. Okey, penduduk kampung yang terpilih untuk join larian amal. Cikgu buat short je wording dia. Okey, sebab sebenarnya dalam exam tak ada markah pun untuk menentukan pemboleh ubah ni. Cuma kita betul-betul faham soalan tu supaya jawapan kita nanti akan tepat. Okey. And then apa lagi maklumat yang kita ada? Oleh sebab dia kata terpilih, maksudnya baki penduduk kampung tu tak terpilih lah kan. 0.75 daripada penduduk terpilih. Jadi mesti ada peratusan yang tak terpilih. Terpilih, tak terpilih. Ada dua sahaja outcome ataupun dua kesudahan. Maksudnya ini adalah soalan taburan binomial. Okey. So bila taburan binomial, kita akan ada P dan kita ada Q. P adalah pemboleh ubah yang menyokong kepada pemboleh ubah pula kebarangkalian yang menyokong pemboleh ubah X. Manakala Q pula adalah yang sebaliknya. So dia kata X ni adalah penduduk kampung yang terpilih join larian amal. Maksudnya kebarangkalian yang terpilih berapa tadi dia bagi? 0.75. Macam mana kita nak kira Q? P tambah Q nilainya 1. Kalau tak ingat yang tu, benda tu diberi dalam rumus. Tapi cikgu tak tahu lah awak perasan ke tak. Dalam rumus dia ada bagi. Ni. Kat sini. Okey? Kecil je. P tambah Q sama dengan 1. Ini selalunya student tak perasan tau. Sebab dia ingat dia terus relate dengan PX sama dengan R. Tapi kita boleh pakai untuk kita tentukan nilai Q. Nilai kebarangkalian Q. Okey, so dia kata P tambah Q akan jadi 1. Sekarang P kita dah ada 0.75. Jadi nak cari Q, maksudnya 1. Cikgu tengok buat benda lain tadi. Okey, so 1 tolak 0.75. Jadi kita akan dapat 0.25. Jadi Q kita adalah 0.25. Okey, kita dah dapat kebarangkalian penduduk join
kebarangkalian penduduk tak dapat join. Apa lagi maklumat yang kita boleh tulis? Dia kata sampel terdiri daripada 15 orang dipilih secara rawak. Jadi N kita adalah 15. Okey, NPQ complete untuk taburan binomial. Kita kena ada 3 data ni. Dan kita boleh buat semua benda yang berkaitan taburan binomial. Okey, kebarangkalian sekurang-kurangnya 12 orang akan terpilih. Kebarangkalian tata tandanya adalah P, probability kebarangkalian. And then 12 orang akan terpilih. So X adalah penduduk kampung yang terpilih. Sekurang-kurangnya 12 orang. Maksudnya X lebih besar daripada dan sama dengan 12. Okey, X lebih besar daripada 12 dan sama dengan 12. Maksudnya di sini X kita bermula dengan 12 orang. Sebab sekurang-kurangnya 12 orang kan. Kemudian mungkin 13 orang yang dapat, 14 orang yang dapat, ataupun 15 orang yang dapat. Sebab keseluruhan penduduk yang dipilih adalah 15 orang. So mungkin 12 orang dapat, 13 orang dapat, 14 orang dapat, ataupun semua dapat. Okey, jadi untuk kita selesaikan soalan taburan binomial, kebarangkaliannya kita akan pakai rumus P X sama dengan R. Nampak sini sama dengan. Kita punya kebarangkalian dalam bentuk ketaksamaan lebih besar daripada. So kita kena ubah kepada bentuk sama dengan. Okey, kan kita dah ada nilai X ni kan. Mungkin 12, 13, 14, 15. Jadi kita boleh ubah PX lebih besar ataupun sama dengan 12 ni. Kita boleh ubah dia. Okey, dengan maksud kebarangkalian X sama dengan 12 orang tambah kebarangkalian X sama dengan 13 orang. Okey, tambah kebarangkalian X sama dengan 14 orang tambah kebarangkalian X sama dengan 15 orang. Nampak tak? Kita ubah kaedah pengiraan daripada PX lebih besar sama dengan 12. Kita ubah dalam bentuk yang kita boleh gunakan rumus taburan binomial. Okey. So kita akan salin balik rumus yang kita nak pakai ni untuk memudahkan kita punya kerja kejap lagi. So cikgu akan catatkan dekat tepi sini. PX sama dengan R sama dengan NCR, and then PR QN tolak R. Okey, sebenarnya waktu SPM sebenar cikgu galakkan untuk awak tanggalkan rumus. Okey, tak ada masalah pun sebab paper 2 ni, okey, paper 2 ni kita akan tengok jawapan pada buku jawapan, bukannya pada soalan. Okey, bukan pada kertas soalan. Rumus tu duduk dekat kertas soalan. So tak ada masalah untuk awak tanggalkan rumus tu. Nak mudahkan kerja awak, okey. Kalau awak tak boleh tanggalkan, dan awak salin lah macam ni. Okey, so kita akan kira setiap satu kebarangkalian dengan menggunakan rumus. Okey, dengan menggunakan rumus. Kita takkan masukkan satu-satu, kita akan directly kira pakai calculator. So cara dia macam mana? Okey, caranya first kita nak cari PX sama dengan 12. Okey. Jadi sekarang ni X kita sama dengan 12. Okey. So N tadi berapa ramai penduduk dipilih? 15 orang. 15 orang dipilih. So N kita adalah 15. Jadi 15 tekan shift, tekan bahagi, awak akan dapat C. Okey. And then tekan nombor R ni yang berapa kita kira kebarangkalian pertama. Kita nak X sama dengan 12. So R adalah 12. And then darabkan dengan P adalah kebarangkalian untuk penduduk tu join. So 0.75. And then kuasa, pastikan awak buat kuasa supaya senang awak nak alter kejap lagi. R awak berapa orang tadi? 12. Okey, so R 12 darabkan dengan Q 0.25. And then kuasakan baki daripada R. Tadi 15 tolak 12, ada baki lagi 3 orang yang tak terpilih. So akan dapat jawapan yang pertama 0.2252. Okey, lepas tu kita tulis sama dengan 0.2252. Kita ambil 4 angka berarti. Okey, so macam mana kita nak buat yang seterusnya? Kita start dengan 15C12. So sekarang kita akan buat 15C13. Sebab kita pilih 13 orang pula. Okey, so sini kita ubah je jadi 13. Kan? And then 0.75. Dekat sini pun kita ubah jadi 13.
And then 0.25, 15 dot 13, sekarang baki kita ada lagi 2. Okey, tekan kalkulator. Kita dapat 0.1559. Jadi tambah 0.1559. Tambah. Okey. So, seterusnya 14 pula. Macam tadi, ubah. Sekarang kita ada 15, C 14. 0.75 kuasa 14. Okey, 15 dot 14. Jadi, sini kuasa 1. Okey, awak akan dapat jawapan 0.0662. Okey. 0.66. Ada 2 kali kosong. Sekejap Okey, 0.6682. Okey, tambah. Okey, so yang last kita pilih 15. So 15 C 15. Sini 0.75 kuasa 15. Okey, lepas tu 0.25 sekarang dah tak ada baki lah. 15 ke 15 orang tu terpilih. So tak ada yang terpilih, jadi kuasa sifar. Kita dapat jawapan 0.01336. So kita tulis 0.01336. Jadi step yang terakhir adalah selesaikan semua. Okay. So tadi berapa? 0.2252 tambah 0.1559 tambah 0.06682 tambah 0.01336. So kita dapat jawapan akhir kita 0.4613. Ambil 4 angka berarti 0.4613. Okey, selesai. Inilah dia jawapan kebarangkalian sekurang-kurangnya 12 orang terpilih. Okey, so kita gariskan jawapan. Jadi untuk soalan ini markahnya adalah sebanyak 3 markah. Okay, yang mana bila kita keluarkan P dan Q, kita akan dapat 1 markah. Kita susun setiap kebarangkalian yang mungkin, 1 lagi markah, dan nilai kita yang terakhir kita akan dapat 1 lagi markah. Okay, next questions. Total 5 markah untuk soalan 9A. So kita dah ada 3, maksudnya peruntukan markah untuk soalan 9A2 hanyalah 2 markah saja lagi. So cari min bagi bilangan penduduk yang terpilih. Ini yang memang paling senang sekali dalam taburan binomial. Cari min dan cari sisihan piawai sebab dia dah ada rumusnya. Okey, nak cari min cuma perlu darabkan N dengan P. N adalah sampel kita tadi, darabkan dengan P. Kalau nak cari sisihan piawai, kita setkan N, P dan Q. Okey, mudah, sangat-sangat mudah. So dia nak apa? Dia nak min sahaja. So rumus untuk min, Cikgu salin semula dekat sini. Nak cari min, dia kata tadi N darab dengan P. Okey, so kita nak cari min. N kita berapa? Sampel kita 15 orang. Kita dah catat sini N sama dengan 15. Jadi 15 darab P kita 0.75. So 0.75. Okey, then tekanlah kalkulator. 15 darab 0.75, kita dapat 11.25. Okey, 11.25. Cikgu tulis ni 11.25. Dah siap. Ya Allah, sekejap sangat kan. Rugi tak jawab. Tidak, kalau tak tahu 9A, jawablah dekat tak tahu 9A1, jawablah 9A2. Kan 9A2 ni tak ada pengiraan apa pun, semua dah ada dalam soalan. So rugilah kalau kita tak buat. Okey. So total markah untuk 9E adalah 5 markah. Okey, sekarang kita ke soalan 9B. Dia bagi jisim sejenis ikan tilapia yang dihasilkan di sebuah kolam ternakan ikan adalah bertaburan secara normal. Okey, dapat je perkataan ni. Jadi dalam pemikiran kita sekarang adalah ini soalan taburan normal. 9A tadi taburan binomial, soalan B taburan normal. Perfect couple. Memang dua-dua adalah subtopik dalam taburan kebarangkalian. Okey, so kita tahu dia taburan normal. Jadi terus determine apakah pemboleh ubahnya.
Okey, dia kata jisim sejenis ikan talapia bertaburan secara normal. Maksudnya kita punya pemboleh ubah adalah jisim ikan talapia. Okey, so kita keluarkan X. X kita sama dengan jisim ikan talapia. Okey. Dan apa lagi dia bagi dalam soalan? Dia kata bertaburan secara normal, dia bagi mean 370 dan dia bagi variance 64. Okey. Bila dia bagi variance 64, make sure step pertama kita adalah kita salin balik dan kita jadikan variance ni dalam bentuk sisihan piawai, sebab dekat situ selalunya akan ada satu markah. Akan ada satu markah kat situ. Jadi kita keluarkan. Mean kita adalah 370. Variance kita adalah 64. Jadi sisihan piawai kita berapa? Variance kuasa 2. Sisihan piawai kuasa 2 dapat 64. Kan? So kalau kita nak dapatkan sigma ini sahaja, sigma ni, maksudnya kita akan setkan 64. So jawapannya 8. Okay, jadi sisihan piawai kita adalah 8. Okey, lepas tu apa lagi dia bagi? Selalunya kan, student dia malas tau nak buat benda ni. Dia nak terus pergi soalan je. Jaranglah dia nak baca atas ni. Pengalaman cikgu lah. Cikgu bila cikgu berkati kan. Tapi biasakanlah. Biasanya soalan yang melibatkan penyelesaian masalah ni, yang ada penyataan masalah, banyak sebenarnya input dalam penyataan dia. Kita kena pandai keluarkan, pandai extract. Okey, sambung. Okey, ikan talapia yang jisimnya antara 355 gram sampai 380 gram dijual. Okey. So, yang ini kita boleh translatekan dia sebagai sekiranya X itu, X kan jisim ikan talapia kan? Sekiranya X itu antara 355 dan juga 38 sifar. Okey? X adalah jisim ikan tilapia antara 355 dan 38 sifar. So, apa simbol ketaksamaan kita nak letak sini? X ni dah tentulah lebih besar ataupun sama dengan 355. So, nombor 355 ni pun kecil daripada 38 sifar kan, kalau kita susun pada garis nombor. Okey, dan X ni juga mestilah kurang ataupun sama dengan 380. Itu saja. Ini had atas, ini had bawah lah. Senang kita nak faham dengan cara macam tu. So, kalau X berada dalam taburan ini, ikan tu akan dijual. Okey. Next, soalan. Abu pergi kat soalan. Okay, dia kata seekor ikan tilapia diambil secara rawak. Cari kebarang kalian bahawa ikan itu akan dijual. Dia suruh awak cari kebarang kalian ikan yang diambil ni dijual. Okey, maksudnya yang ni, yang kita dah buat yang tadi, taburan ni tadi, letakkan sahaja P di hadapan. Okey, settle first step. Okey, iaitu kita nak cari kebarang kalian ikan itu dijual. Ini adalah dia punya julat jisim dia. Dan kita tahu bila diberi dalam keadaan normal, mahu atau tak wajibal untuk kita ubahkan ianya ke dalam bentuk taburan normal piawai. Sebab itu je yang kita boleh kira pakai kalkulator, itu je yang kita boleh kira pakai jadual. Tapi cikgu suggestkan kalau awak dah ada nilai Z, okey, dah ada nilai Z, boleh kira nilai Z, tak perlu pakai jadual. Kita jangan buang masa. Okey. Guna jadual bila awak tak tahu nilai Z dan awak hanya ada kebarang kalian. Tu wajib kena guna jadual. Tak ada option lain. Okey. So yang ini awak perlu ubah tau. Okey. Ada student yang boleh terus buat masuk rumus. Okey, masuk rumus tu maksud cikgu macam ni. Okey, rumus dia adalah rumus nombor 14, iaitu Z ni skor Z sama dengan X tu yang kita tulis tadi tu 355 38 sifar tu, tolak min perkan dengan sisihan piawai. Okey, so cikgu catat Z sama dengan X tolak min perkan dengan sisihan piawai. Ini rumus dia. Okey, ada student yang dia boleh terus masuk rumus ke dalam kaedah penulisan kebarang kalian ni. Maksudnya dia buat macam ni tau. Okey, kebarang kalian sekarang ni 355 ni adalah nilai X kan? 355 ni adalah kemungkinan nilai X. Okey, so 355 tolak min 370.
perkan dengan sisian piawai 8 kurang sama dengan sekarang X adalah Z. Okey, sebab yang ini 355 tolak min per sisian piawai ni adalah kaedah mendapatkan Z. So automatik di tengah ini sekarang adalah Z. Buat yang sama untuk yang belah kanan lagi satu. So X adalah 38 sifar, ganti 38 sifar tolak min adalah 37 sifar perkan dengan 8. Okey, ada student yang boleh buat macam ni. Okay, ada student yang tak boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, then macam mana? Kalau tak boleh, okay, cadangan cikgu keluarkan satu-satu. Okay, contoh keluarkan macam ni tau. Okay, awak kira mula-mula untuk 355 lagi besar daripada X. Tak ada masalah, kira dulu yang tu. Okay, so awak keluarkan yang ni. Okay, awak ubah 355 ni jadi skor Z. Maksudnya awak tulislah Z sama dengan 355 tolak min 37 sifar per 8. And then awak kira berapa awak dapat. Lepas tu awak buat yang sama untuk 38 sifar. Awak cari dia punya Z dulu. Dah dapat, baru awak masukkan ke dalam bentuk kebarangkalian. Okey, awak masukkan ke dalam bentuk kebarangkalian. Maksudnya daripada sini pun kalau kita buat, kita akan dapat kebarangkalian. Okey, kita akan kira satu-satu. Betul tak? Kita akan kira mula-mula 355 tolak 37 sifar bahagi dengan 8. So kita dapat negatif 1.875. So di sini negatif 1.875. Okey, lepas tu kurang sama dengan Z kurang sama dengan, okey, kita buat yang ni pula. 38 sifar tolak 37 sifar bahagi 8. Kita dapat 1.25. Okey, so sini 1.25. Dia dapat macam ni. Okey, kalau buat yang kaedah tadi, kita asing satu-satu, nilai yang awak dapat tu masuk je lah dalam bentuk kebarangkalian untuk skor Z. Okey, awak letakkan Z di tengah, salin balik yang sama, simbol untuk X, salin semula, then awak pakai. Okey, terus masukkan nilai dia. Okey, sekarang sebelum awak pakai kalkulator, sebab awak dah tahu nilai Z, awak nak pakai kalkulator. So awak kena determine dulu kedudukan rantau dia dekat mana tau. Kena determine benda tu dulu. Okey, so macam mana kita nak tahu kedudukan rantau? Awak lukis lah. Awak lukis. Okey, graf untuk Z. Okey, awak lukis. Ini skor Z punya graf, bentuk loceng, and then tengah-tengah ada sifar kan. Okey, lepas tu negatif 1.875 duduk mana? Dia duduk sini sebab dia negatif. So, dia duduk sini lah. Okey, lepas tu 1.75 positif, jadi dia duduk di sebelah kanan. Lepas tu kita garis naik atas. Okey, kita nak tahu lorik kat mana. Z ni lebih besar daripada negatif ni. Okey, jadi dia belah sini. Z ke arah kanan, lebih besar. Okey, yang ni Z ni kecil daripada 1.25. So, Z di sini. Jadi, kebarangkalian yang awak nak cari berada di tengah-tengah. Awak kena tahu yang tu dulu. Bila awak dah tahu kebarangkalian dia di tengah, awak ambil kalkulator. Okey, awak dapatkan setting dalam bentuk SD. Caranya tekan mod 2 kali. Dapat tak SD kan? Jadi, tekan nombor 1. Okey, atas akan terus ada perkataan SD, ada tulisan SD. Kemudian tekan shift dan nombor 3. Okey, akan keluar PQR. P kalau lorikkan awak hanya di sebelah kiri. Q lorikkan awak berada di tengah-tengah, menghampiri sifar. Dan R adalah lorikkan awak di sebelah kanan. So sekarang kes kita ada nilai untuk Q. Duduk dekat taksi sifar. Okey, perhati duduk berdekatan dengan sifar. So kita ada satu untuk negatif 1.875, satu lagi 1.25. So kita kena buat 2. Okey, so kita tekan nombor 2. Dia keluar Q. Okey, ambil Q yang pertama, negatif 1.875. Okey, kurung. Kita akan tambah dengan Q yang kedua. Buat yang sama, shift, tekan nombor 3. Ambil lagi sekali nombor 2. So, keluar Q. Masuk 1.25 pula. Tekan sama dengan, kita akan terus dapat dia punya jawapan kebarangkalian, iaitu 0.86. Yang ni 4 sifar. Okey. So, kita terus dapat jawapan.
sama dengan 0.864 sifar. Okey, dah siap. Okey, macam mana kalau kadang-kadang kan yang ni kan dia macam confusing kan. Macam mana kita nak tukar kepada 4 angka bererti? Salin je lah balik semua. Boleh, tak ada masalah pun. Okey, masih lagi akan dapat markah penuh. Okey, jadi kita akan tengok taburan markah untuk soalan 9B. Okey, soalan 9B. Markah yang pertama. Okey, markah yang pertama adalah bila awak kira dia punya sisihan piawai. Okey, markah yang kedua bila awak ubah dia punya skor X, dia punya nilai X, jisim dia tukar kepada skor Z. Dan jawapan yang markah yang ketiga adalah dia punya nilai akhir. Okey, last questions. Soalan nombor 2, dia kata cari bilangan ikan yang akan dijual jika kolam ikan itu menghasilkan 3,130 ekor ikan. Oh, banyak ni ikan dia. So, berapa ekor ikan yang akan dijual? Oh, soalan ni senang betul. Kita dah dapat kebarangkalian untuk ikan yang dijual. Okey, kebarangkalian untuk ikan yang dijual. So, apa yang kita boleh buat? 0.864 sifar darabkan dengan 3,130 ekor ikan. Kan, dia nak bilangan ikan yang akan dijual. Kita dah ada kebarangkalian dia. So, darablah dengan keseluruhan ikan. Okey, so 0.864 sifar darab 313 sifar. Berapa ekor ikan tu? 2,704.32. 2,704.32. Jangan tinggalkan jawapan macam ni. Okey, dia ada point ni. Ikan mana ada point bilangan ikan. So, kita kena keluarkan jawapan dia yang terakhir. Apa jawapan dia yang terakhir? 2,704. Ambil nombor bulat sahaja. Sebab ni adalah objek, living things, benda hidup tau. Bila benda hidup, kalau ada point ni, maksudnya dia belum sempurna sebagai seekor ikan untuk 0.32 ni. Okey, so kita ambil nilai bulat yang dah memang jadi ikan. So, jawapan dia 2,704 ekor. Okey, itu saja jawapan dia. Senang je kan? Okey, jadi dekat sini awak buat pengiraan ini, awak dapat 1 markah. Dan jawapan akhir awak akan dapat lagi 1 markah. So, cukup 5 markah untuk soalan 9B, 5 markah untuk soalan 9A. Total untuk soalan taburan kebarangkalian kertas 2 bahagian B adalah 10 markah. So, rasa-rasanya dah 2 latihan kita buat ni boleh dapat 10 markah tak? Okay. So, jangan lupa kita akan jumpa lagi lepas ni untuk modul pintas lagi. Masih lagi tajuk taburan kebarangkalian. Kita akan buat banyak-banyak cikgu ada banyak set. Kita akan pastikan kita boleh skor tajuk ini 10/10. Okay. So, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.